اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 9, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan, bermula fardu mandi itu dua perkara. Bermula fardu mandi dua perkara. Pertama daripada dua perkara, niat mengangkat akan hadas yang ada ia seseorang, yang ada ia hadas padanya pada seseorang. Mana hadas daripada segala hadas yang tersebut dahulunya, atau niat mandi daripadanya daripada hadas, atau niat mandi daripadanya daripada hadas. Pertama daripada 3 fardu mandi, rukun mandi. Pertama daripada 2 fardu mandi, 2 rukun mandi. Niat mengangkat akan hadas, yang mana ini pandangan Imam Nawawi. Kita pun masyhur dengan pandangan Imam Nawawi. Fardu mandi, rukun mandi wajib ada 2. Adapun pandangan Imam Rafi'i, fardu mandi ada 3, rukun mandi wajib ada 3. Itu pandangan Imam Rafi'i. Tapi kita masyhurnya pandangan Imam Nawawi. Fardu mandi ada 2, 2 rukun mandi wajib. Pandangan Imam Rafi'i, dia ada 3 rukun mandi wajib. Hak tak ada dalam pandangan Imam Nawawi adalah rukun mandi wajib adalah menghilangkan najis yang ada pada badan seseorang. Menghilangkan najis terlebih dahulu. Adapun pandangan Imam Nawawi, menghilangkan najis dan juga menghilangkan kotoran di tubuh sebelum daripada kita mandi wajib, jatuh hukumnya adalah sunat. Kita disunatkan sebelum mandi wajib, kita bersihkan dahulu tubuh kita dari najis, dan juga bersihkan dulu tubuh kita daripada kotoran. Mana kalau tubuh kita tu berdaki, tubuh kita tu busuk, kita kena mandi siap-siap dulu, biar daki hilang, biar busuk hilang. Sabun dululah kalau kita kata kau sunat. Lepas bersih dah, barulah kita mandi wajib. Maka air yang digunakan untuk mandi wajib sedikit sahaja. Tapi orang kita ni, dia mandi wajib sekali dengan menghilangkan
daki-daki, kotoran-kotoran, bau busuk di tubuh, dibuat sekali. Tak apa, boleh je. Tapi disunatkan. Sebelum kita niat mandi wajib, kita bersih dulu, siap-siap. Mana kita kata bersabun dululah. Sebab tu ada timbul katanya, dikata ada orang ngajar niat mandi wajib selepas selesai mandi, dia kata. Dok, lepas selesai mandi baru niat mandi wajib. Bukan dia gitu. Bukan. Dia selesai mandi untuk menghilangkan kotoran. Itu maksud dia. Selesai mandi bersabun untuk menghilangkan kotoran, daki-daki busuk. Barulah dia pun niat siram air, niat mandi wajib. Hanya meratakan air satu tubuh sahaja. Tak ada perlu gosok-gosok untuk menghilangkan daki, tak ada. Maka air yang digunakan untuk mandi wajib sedikit sahaja. Hak tadi banyak tu, itu untuk menghilangkan daki, kotoran di tubuh kita. Sebab kita, cuaca tempat kita ni kalau mandi sikit-sikit, orang tua kita cakap mandi bekok daki. Ada tu? Dia panggil mandi bekok daki. Daki kita ni, kita berdaki tapi kering. Bila kita siram air, kita gosok pun tidak, daki yang kering tu akan jadi bekok lah. Jadi mandi biasalah untuk menghilangkan kotoran, sunat seumpama tu. Tapi kalau kita daripada mula-mula tu nak niat mandi wajib selalu, sekali dengan gonyoh daki, sekali dengan ubur sabun, okey je lah. Kita mandi gitu, dia daripada awal lagi dah. Dalam mandi wajib tu lah dia gonyoh daki dia, bubur sabun dalam tu, okey je. Tetapi kalaulah mandi dulu siap-siap, bersabun dulu bersih, barulah datang air untuk meratakan air serkan badan, mandi wajib 2-3 kali lalu air, putih Ini di tubuh kita hanya ada air mandi wajib, air ibadah. Yang mana air ibadah yang di tubuh kita ni sunat, jangan kita lap. Baik biar air ibadah mandi wajib itu meresap di dalam tubuh kita. Ada ni bekok daki, dah lah daki habis dah bersabun dah sebelum tu. Ada pun kita mandi sekali bekok daki dia, sekali bersabun, air mandi wajib itu tak ada dah tubuh kitanya. Rata mula-mula tu kan, itu air mandi wajib, itu air ibadah. Lepas kita siram tak ada dah air ibadah di tubuh kitanya, masuk dah parik dah. Hak di tubuh kita tu lap dah cepat-cepat, bukan air ibadah. Air ibadah ni selesai mandi, hilang daki, hilang busuk-busuk, barulah siram air, guna air yang sedikit, rata sekali, rata 2 kali, rata 3 kali, beres. Ni ada tubuh kita ni air mandi wajib, air ibadah, sunat jangan kita lap. Tapi adakah kita kata sejai-sejai air di tubuh kita? Dak je sikit je di tubuh kita, ada sejai-sejainya. Pada sejai-sejai. Kanu cakap sejai-sejai. Cakap buku cakap apa? Bukan kata air tu pada berjeruk. Berjeruk tak ada juga kanu kau berjeruk. Berjeruk sejai-sejai. Bahasa buku kata apa? Apa dia? Jangan duk tambah gitu. Mana bukan kata air tu banyak dah. Kita siram air untuk rata tu sambil kita gosok rata. Makna di tubuh kita ni tak ada lah air banyak sangat. Masa kita mandi mandi wajib cakap tu. Tak, dia waktu boleh kita jaga. Kita boleh gosok dengan belakang tangan, wuduk kita tak batal masa kita duduk cakung tu. Jadi pandangan Imam Nawawi, menghilangkan najis sebelum kita mandi wajib hukumnya sunat. Sebab begini, ini mungkin pandangan Imam Rafi'i ini mungkin kita tak berapa faham. Kalaulah kita mandi wajib hanya 1 kali sahaja air lalu di tubuh kita, 1 kali. Kita mandi wajib berpuluh-puluh kali airnya,
Ini cerita air hanya satu kali saja. Ada ni. Satu kali je. Satu kali terangkat ada besar, keluar dah. Gitu. Ada ni. Mandi wajib berapa derang air? Berapa liter air pakai? Mandi wajib selagi dak sejuk. Beru sampai ujang lagi. Tu banyak kali air lalu di tubuh kita. Satu kali je air. Kita mandi wajib hanya menggunakan satu kali air saja. Tiba-tiba di masa yang sama tubuh kita ada najis. Najis ni pula najis hukmi. Tak ada zat dah. Najis hukmi ni lalu air sekali suci. Tapi pada masa kita mandi wajib tu lalu air sekali je untuk mandi wajib. Air yang sama lalu ni boleh tak nak menyucikan najis dan mengangkat hadas besar sekaligus dengan sekali lalu air? Pandangan Imam Nawawi okey je. Mana sekali lalu air tu menghilangkan najis hukmi di tubuh kita dan mengangkat hadas besar di tempat najis hukmi tu. Adapun pandangan Imam Rafi'i tak. Lalu sekali itu hanya untuk menyucikan najis hukmi sahaja. Mengangkat hadas besar di tempat najis tak lagi. Tempat lain terangkat hadas besar, di tempat najis tak lagi, kena lalu pula air sekali lagi. Sebab tu pandangan Imam Rafi'i rukun fardu mandi wajib kena bersih dulu ni. Bersih dulu baru kita mandi wajib. Ada ni. Tetapi pandangan Imam Rafi'i, kalau kita tak bersih dulu mana? Kita mandi wajib di tangan kita, contoh masa lagi ada najis, sah mandi wajib. Tetapi ketika kita menyucikan najis ni, jangan duk bilang lagi mandi wajib. Sebab tak terangkat lagi ada besar di tempat najis. Bersih tangan, air lalu pula, tu barulah terangkat ada besar di tangan. Jadi masalah ni tak berapa nak timbul mana lah. Payah sikit nak faham masalah dia tu. Kalau cuci ikan dia. Tu bak lain tu. Tu bak ada perkara yang menghalang sampai ya. Tidak kata dia. Kalau sisi ikan itu perkara yang menghalang air rata di tubuh, tu bukan persoalan najis. Itu bab lain. Tetapi kalau najis tu macam najis mughallazah, pandangan Imam Nawawi pun sama. Fardu takdir. Kita pegang najis mughallazah, fardu takdir. Tangan kita tidak akan dihukumkan suci selagi tidak 7 kali air tanah sekali. Tiba-tiba kita basuh tangan ni lebih daripada 7 kali, tapi air tanah tak ada lagi sekali, maka tangan kita masih lagi dihukumkan najis mughallazah. Maka pandangan Imam Nawawi pun sama. Kita mandi wajib di tangan ni selagi kita tidak basuhkan dengan air tanah, tangan kita masih lagi dihukumkan najis. Di tempat najis tu belum lagi terangkat hadas besar. Dia gitu. Faham tak ni? Di tangan ni, di tapak tangan tidak ada benda yang menghalang sampai air. Tetapi di tapak tangan ni ada najis mughallazah. Selagi najis mughallazah ni tak suci, selagi itulah tempat tu tak terangkat lagi hadas besar. Sebab apa? Sebab dah suci lagi tangan ni. Ni hak dalam kitab dia buat macam apa? Macam teka. Dia terjun sungai. Dia menyelam dalam sungai. Masa yang lama. Air itu 1000 kali dah duduk lalu di tubuh dianya. 1000 kali dah duduk di tubuhnya. Dia niat mandi wajib. Di tubuh dia tidak ada pun benda yang menghalang. Tak ada sisik, tak ada getah, tak ada apa. Tetapi mandi wajib dia tak selesai juga, tak kata habis lagi. Walau dia terjun sungai. Terjun sungai, air berapa kali lalu? Air lalu pucat di dalam sungai tu. Di tubuh dia tidak ada benda yang menghalang, benda mana yang hissi tidak ada. Benda menghalang yang zahir tak ada sisik, tak ada getah. Tiba-tiba hukumnya belum rata lagi mandi wajib. Sebab apa? Sebab contoh di tangan dia ni ada najis mughallazah, dia tidak air tanah pun lagi tangan dia, maka tak rata lagi mandi wajib.
Tak kata di mana? Di tangan. Di tangan dia tak mana isi benda yang menegah yang apa? Tak ada. Tapi najis mughallazah ada di tangan. Itu samalah dengan pandangan Imam Nawawi. Kalau ada najis umpama najis mughallazah. Tapi pandangan Imam Rafi'i itu jarang disebutlah. Berkaitan dengan fardu mandi wajib ada 3. Salah satunya adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Pandangan Imam Nawawi menghilangkan najis, bahkan menghilangkan kotoran, daki-daki busuk di anggota tubuh kitanya disunatkan sebelum daripada kita memulai mandi wajib. Jadi dalam kitab kita ni ada 2 rukun mandi wajib. Pertamanya niat mengangkat akan hadas yang ada iadah padanya pada seseorang. Mana hadas? Daripada segala hadas yang tersebut dahulu itu. Hadas mana? 6 perkara lah. 5 perkara. Hadas janabah, kerana keluar mani, kerana bersetubuh. Hadas haid, hadas nipah, hadas wiladah. Saja aku mengangkat hadas janabah, saja aku mengangkat hadas haid, saja aku mengangkat hadas nipah. Tu niat. Dia banyak niat dalam kitab kita ni. Tetapi niat kalau kita duk pakai semuanya, niat hok bawah sekali tu. Nawaitul ghuslal wajib. Tu. Tu kita niat semua. Sahaja aku mandi wajib. Tu. Tak ada yang mengangkat hadas janabah. Orang kerihik pun tak ada mengangkat hadas haid. Orang kering nipah pun tak ada niat saja aku mengangkat hadas nipah. Orang yang keluar mani, orang yang bersetubuh, orang yang kering haid, orang yang kering nipah, niatnya saja aku mandi wajib. Ni bunyi jadi banyak ni. Jadi banyak niat ni. Yang pertama niat dia, niat mengangkat akan hadas yang ada hadas pada seorang, mana daripada segala hadas yang tersebut dahulu. Hak perkara yang menyebabkan wajib mandi, mana di antaranya keluar mani. Di antaranya jima, bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Jadi hadas apabila keluar mani dipanggil hadas janabah. Orang tu orang berjunub. Di dia dipanggil hadas janabah. Orangnya berjunub. Hadas laginya haid. Hadas laginya nipah. Atau itu niat mengangkat hadas, atau niat mandi daripada hadas yang ada padanya. Mana? Saja aku mandi daripada janabah, saja aku mandi daripada haid, saja aku mandi daripada nipah. Tu. Ni semua ni kita dak niat belaka ni. Tak reti nak niat. Saja aku mengangkat hadas janabah, saja aku mandi daripada hadas janabah. Tak pandai kita nak niat. Jadi pertama niat mengangkat hadas ataupun niat mandi daripada hadas-hadas yang tersebut dahulu. Dan sunat dilafaz akan niat dengan lidah. Sunat berlafaz niat. Sunat berlafaz niat ni sebelum mandi wajib, dan juga sebelum daripada berwudu, sebelum daripada sembahyang, sebelum daripada berpuasa, sunat kita berlafaz niat. Sunat berlafaz niat untuk memudahkan terhasil niat kepada kita, untuk memudahkan. Kalau kita mudah dah dapat niat mandi wajib, tak payah lapar-lapar lah. Kalau kita payah sangat, kita berlafaz dulu. Nawaitul ghuslal wajib, saja aku mandi wajib, barulah kita mandi, kita pun niat saja aku mandi wajib. Jadi berlafaz tu hukumnya adalah sunat. Seperti kata seseorang, hak lafaz dia, hak mengangkat hadas tu, mana? Nawaitu raf'a hadasil janabah awil haid awil nipah. Tu pilihlah, bukan tiga-tiga ni. Nawaitu raf'al hadasil janabah,
ataupun nawaitu raf'a hadasil haid ataupun nawaitu raf'a hadasil nifas. Artinya saja aku mengangkat akan hadas janabah. Janabah tu hak keluar mani jimuk bersubuh tu lah. Orang yang berjanabah, orang tu diri tu dipanggil junub. Dia tu berjunub tu. Ada bahasa Rumi berjunub. Mandi wajib belum, dia berjunub. Sebab apa? Di tubuh dia masih lagi ada hadas janabah. Maka niatnya saja aku mengangkat hadas janabah atau hadas haid, saja aku mengangkat hadas haid atau hadas nifas, dengan niat sahaja aku mengangkat akan hadas nifas. Ni di antara lafaz niat. Atau juga nawaitul ghusla anil janabah awil haidi awil nifasi anil janabah wal haidi, bukan wa tu, au haidi awil nifasi. Artinya saja aku mandi daripada janabah atau daripada haid, saja aku mandi daripada haid atau daripada nifas, saja aku mandi dari nifas. Ni contoh yang terdahulu kan. Niat yang pertama, niat mengangkat akan hadas atau niat mandi daripadanya. Ni niat mandi daripadanya. Mana? Saja aku mandi daripada hadas janabah ataupun saja aku mandi daripada hadas haid, saja aku mandi daripada hadas nifas. Itu niat. Atau niat mandi daripadanya. Atau nawaitu rafa'al hadasil akbar, saja aku mengangkat akan hadas yang, saja aku mengangkat hadas besar dia. Saja aku mengangkat hadas janabah, saja aku mengangkat hadas haid, saja aku mengangkat hadas nifas, itu jarang. Mana orang berjunub, keluar mani bersetubuh, orang kering haid, orang kering nifas, di antara niat biasanya saja aku mengangkat hadas besar. Tapi kalau niat saja aku mengangkat hadas, boleh juga, walaupun afdal lah. Kalau saja aku mengangkat hadas, okey dah. Walaupun secara itlaq asalnya mengangkat hadas ni kena kepada hadas kecil wudu. Tapi qarinah hadir dah ni. Dah kadang berhadas besar kan. Saja aku mengangkat hadas, takkan hadas kecil, ni hadas besar lah. Tu. Tapi afdalnya kita takkidkan dengan hadas besar. Jangan sebut hadas saja. Afdal dia gitu. Afdal dia kena sebut hadas besar. Saja aku mengangkat hadas besar. Hak ni hak kita pakai semua. Atau nawaitul ghuslal wajib, artinya saja aku mandi yang wajib. Ataupun nawaitul ghuslal mafrud, saja aku mandi fardu. Boleh tak? Saja aku mandi wajib, saja aku mandi fardu. Boleh dah ke tu? Janji ada niat je. Ni ada juga orang dia kata dia tak ada niat, dia mandi bila bersetubuh, dia mandi tapi dia tak niat pun mengangkat hadas besar, dia tak niat pun mandi wajib, tak niat. Warna kira tu. Sebab ada orang dia masa khusus kahwin kan, dia tanya rukun mandi wajib, tak nak jawab. Tak nak nikah kan, rukun mandi wajib tak nak jawab. Dia kadang-kadang orang ni tak pandai nak jawab, nak cerita bilangan. Rukun mandi wajib niat. Saya niat. Perata air. Dah malah perata air dah mandi wajib kan. Maknanya kadang-kadang bukan tak reti, tapi ada berapa tu nak jawab tak pandai. Tapi komang lah. Komang spana. Komang spana ni komang berat tu loh. Komang spana ni siapa kedua je niat dengan perata air, siapa tak nak jawab. Tapi time dia mandi, dia memang niat, dia kata. Tadi mandi memang dia perata air, memanglah saya perata air, dia kata. Takkan nak mandi macam mandi biasa. Mandi biasa lebih kurang tak apa dah, hilang panas je. Ni mandi wajib memang saya buat perata air. Siapa nak tanya berapa niat, berapa rukun mandi wajib, tak nak jawab.
Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua perhatikan air. Apa tak nak jawab? Dia tak pandai, dia pandai nak bilang. Tak pandai. Tapi ada orang dia mandi wajib tapi tak niat. Dia tak niat. Kalau mandi wajib tak niat, makna mandi itu tidak mengangkat hadas besar. Apabila masih lagi berhadas besar, tak sah semayang. Sebab di antara syarat sah semayang suci daripada hadas besar. Mana? Suci daripada hadas besar. Lepas tu macam mana semayang dia nya? Amuju mazhab Hanafi, niat ketika mandi wajib hukumnya hanyalah sunat jua, tak wajib. Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya nak sah amal tu kena ada niat. Mazhab Hanafi kata mandi wajib bukan amal. Amal sebenar sembahyang. Tapi mandi wajib adalah wasilah, tangga jalan kepada semayang. Tapi amal sebenarnya apa? Amal sebenar semayang. Mana ni? Mandi wajib hanyalah kerana nak mencukupkan syarat semayang. Berwudu hanyalah untuk mencukupkan syarat sembahyang. Basuh najis hanyalah untuk mencukupkan syarat semayang. Tutup aurat hanyalah untuk mencukupkan syarat semayang. Menghadap kiblat hanyalah untuk mencukupkan syarat semayang. Anak tanya, ketika kita semayang, kita menghadap kiblat, niat tak? Apa tak niat? Hak sebenarnya semayang. Yang kita menghadap kiblat ni syarat dia. Dah kena niat dengan kiblat? Tak payah. Syarat semayang, tutup aurat, pakai molek tutup aurat. Kita pakai tu tutup aurat kerana nak semayang, niat ke tak? Niat wanda. Matlamat kita bukan tutup aurat sebenarnya. Matlamat kosak kita nak semayang. Tutup aurat jalan kepada semayang. Ni syarat. Wasilah jalan kepada semayang. Maka wasilah ni bukan amal, tangga jalan. Hak Nabi suruh niat tu amal semayang tu. Atau mazhab Hanafi. Tapi kita juga menghadap kiblat tak payah niat. Tutup aurat tak payah niat. Basuh najis tak payah niat juga. Tapi mengangkat ada kecil wuduk, kena wajib niat. Mandi wajib, wajib niat. Hak tu mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain. Mazhab Hanafi dok sama je, tak payah niat belaka. Menghadap kiblat tak payah niat, tutup aurat tak payah niat, basuh najis tak payah niat. Sebab itu bukan amal, itu jalan kepada amal yang sebenar semayang. Semayanglah kena niat. Tapi kita tiga tu tak payah niat juga. Tapi mengangkat hadas kecil syarat sah semayang, mengangkat hadas besar syarat sah semayang, tu kena niat. Ni. Ini tiga mazhab. Mazhab Hanafi dah ayah sama dah niat-niat. Sebab matlamat kita sebenarnya apa? Amal sebenar. Semayang, semayang wajib niat. Mandi wajib ni kerana nak semayang. Jadi mandi wajib ni panggil wasilah, tangga jalan kepada amal yang sebenar, iaitu sembahyang. Jadi mazhab Hanafi kata innamal a'malu binniyat. Nabi kata nak sah amal ni, amal tu sembahyang, bukan mandi wajib, bukan ambil wuduk. Mandi wajib ambil wuduk ni hanya jalan kepada amal yang sebenar, iaitu sembahyang. Sembahyang kena niat. Jalan dia mandi wajib, wuduk tak niat. Sama dengan tadilah tutup aurat, menghadap kiblat, basuh najis. Itu jalan kepada nak sembahyang. Tak niat, kita tu tak niat juga. Tapi kita wuduk kena niat, mandi wajib kena niat. Jadi kalau orang berlaku seumpama tu, dia mandi wajib, dia kata memang dia meratakan air sekalian badan, tapi dia tak pernah niat, mujur ada mazhab Hanafi. Kalau tidak, kena qada sembahyang tu. Kena qada sembahyang semua. Sebab apa? Sebab tak sah sembahyang kerana mandi wajibnya tidak sah. Dia masih lagi tak nak berhadas besar. Syarat sah sembahyang suci daripada hadas besar. Bila dia berhadas besar, maka sembahyang dia tidak sah. Habis wujud ada mazhab Hanafi. Pakai mazhab Hanafi lah. Walaupun pada masa dia tak niat, tidak tahu pun mazhab apa-apanya. Dia tahunya kemudian dia haruskan kita taklid mazhab lain, kemudian selepas dari kita buat amal untuk melepaskan kita daripada qada sembahyang. Ketidak paruklah. Memang pernah jumpa ni orang yang mandi wajib, memang dia meratakan air, tapi dia kata dia tak niat.
Dia tak niat saja aku mandi wajib. Habis. Dan wajib disertakan niat yang tersebut itu. Niat mengangkat hadas janabah ke, niat mandi daripada hadas janabah ke, niat mengangkat hadas besar ke, ataupun niat mandi wajib ke. Tapi yang masyhurnya niat mandi wajib ataupun niat mengangkat hadas besar. Dan wajib disertakan niat tersebut itu diserta dengan membasuh satu suku daripada tubuhnya. Siram air atas kepala, air kena di tubuh kita, kita pun niat. Itulah kita niatnya. Niat dengan membasuh satu suku daripada badannya. Kalaulah air kena lama dah di tubuh dia, tapi niatnya belum lagi, maka tak panggil mandi wajib lagi lah. Air sudah kena satu tubuh dah air kenanya, tetapi dah kita tak niat, maka kita belum lagi dihukumkan mandi wajib. Itu rukun yang pertama. Ialah kitab-kitab ni dia akan bicaralah semua ni. Lalu kita kata Allah, kita orang tua dah, baru nak cerita bab mandi wajib, tak ada apa-apanya. Kita walaupun reti tak reti pun kadang-kadang kita nak suci, kita dah anda dah. Kena ajar lah pada anak cucu. Kau tak ada nak ajar, ke malu nak ajar niat mandi wajib. Niat mandi wajib wayak kanak. Yelah kena ajar nah. Niat mandi wajib. Kawan tu mimpi malam ke warna ke keluar air mani, kena ajar lah niat mandi wajib. Kalau anak perempuan pula bila kering haid, ajar dia niat mandi wajib. Kena ajar belaka tu. Tapi sekolah ajar tau. Sekolah buku dia ada lah. Tapi kadang-kadang itulah budak-budak ni ngapa je, tak tahu apa benda pun kadang-kadang. Itu rukun yang pertama. Kedua daripada dua rukun mandi wajib, meratakan air pada sekalian zahir badannya. Ni kitab ni kata molek ni. Bukan meratakan air di badan, meratakan air pada sekalian zahir badan. Sekalian zahir badan. Depan dia akan cerita lagi tu. Jadi zahir badan ni dalam mulut tidak termasuk dalam zahir badan, dalam hidung tidak termasuk dalam zahir badan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali dalam mulut zahir badan juga wajib berkomor ketika mandi wajib. Dalam hidung zahir badan juga wajib kita kena serok betul, hisap air ke dalam hidung. Istinsyaq tu lah, macam kita berwuduk kan, kita berkomor masuk air ke hidung. Ketika mandi wajib, mazhab Hanbali wajib berkomor, wajib masuk air dalam hidung, sebab dalam mulut adalah zahir badan, dalam hidung adalah zahir badan. Mazhab Syafi'i dalam mulut batin, dalam hidung batin badan. Tak wajib berkomor, tak wajib masuk air ke dalam hidung, hanya hukum sunat jua. Ni dalam mulut, dalam hidung bukan anggota zahir, tetapi anggota batin. Tetapi anggota batin. Adapun ketika berpuasa, dalam mulut tak panggil batin, dalam hidung tak panggil batin. Sebab itulah kita masih lagi boleh berkomor. Disunatkan berkomor ketika berwuduk, disunatkan masuk air kedua, sebab dalam mulut dia panggil anggota zahir, bukan batin, bukan rongga. Kan kalau puasa kan tak boleh hak batin rongga, tak boleh. Tapi boleh ya, sebab dalam mulut, dalam hidung dia tak panggil anggota batin dalam bab puasa. Sebab tu kita berus gigi kan bulan Ramadan. Kan di antara perkara membatalkan puasa, memasukkan satu ke dalam batin badan, rongga badan. Mulut bukan rongga, dalam hidung bukan rongga. Mana rongga ni? Tekak ni baru rongga. Jadi dalam mulut, dalam hidung, bab puasa dipanggil anggota zahir, bukan rongga, bukan batin. Tapi kalau bab mandi wajib, dalam hidung, dalam mulut dipanggil anggota batin. Tak wajib kita berkomor, tak wajib kita masukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib.
dan juga dalam persoalan najis. Dia panjang sikit ni. Dalam persoalan najis, kita wajib suci daripada najis pada anggota zahir badan. Mandi wajib meratakan air pada sekalian anggota zahir badan. Pada masalah suci, kita suci dan najiskan 3 kan. Suci daripada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat semayang. Pada badan, pada pakaian, pada tempat semayang, suci dan najis yang tidak dimaafkan. Suci dan najis pada badan. Apa maksud pada badan? Pada anggota zahir di badan. Anggota batin tak kira. Kalau anggota batin kira juga, tak boleh nak semayang. Kita ni dalam perut kita banyak tahi, nak semayang ke mana? Dia kata suci najis pada badan, pada anggota zahir badan. Mandi wajib meratakan air pada sekalian anggota zahir badan. Mandi wajib meratakan air pada sekalian anggota zahir badan. Dalam bab najis, wajib sucikan najis pada badan, ini anggota zahir badan. Jadi kita nak pergi pada persoalan dalam mulut, dalam hidung. Dalam bab mandi wajib, dalam hidung panggil batin, tak wajib koma, sunat je berkoma. Kata kat luar cukup lah mandi wajibnya. Dalam mulut tidak berkoma, sunat je berkoma. Mazhab Hanbali wajib sebab dia kira anggota zahir. Dalam hidung dipanggil anggota batin. Dalam mazhab Syafi'i kita, mazhab Hanbali, dipanggil anggota zahir. Wajib kena masukkan air ke dalam hidung ketika mandi wajib. Tapi bab najis, wajib bersihkan najis pada anggota zahir badan, termasuk dalam mulut. Itu anggota zahir juga dalam bab najis. Ada ni. Ni sebagai contoh. Ni fardu takdir je. Tersalah makan najis, makan mughallazah. Tersalah makan babi, kita kata. Dia tersalah makan babi, dia pakai sudu. Tak kena anggota lain, tak kena. Sebab dia pakai sudu. Ni pernah ni, dia kerja di syarikat yang ada Islam bukan Islam. Dia mari lambat, orang mari awal, orang yang ada. Sini sebelah hak Muslim, hak ni hak non-Muslim. Orang mari awal tahulah hak Islam makan belah mana. Dia mari lambat, dia mari digambik hak belah linu. Lepas tu dia makan. Daging apa sedap, dia kata. Sedap, dia kata. Lembu dak ni, dia kata ni. Sedap ni, daging apa ni? Mau ambil sebelah mana? Belah linung. Siap membabi ya linung. Mutah lalu dia masuk bilik air. Ni sedap. Tahu babi mutah mana sedap kan? Dah dia kata sedap. Macam mana sedap, dah tahu dah sedap. Tahu babi mutah. Sekarang ni memang tangan dia tidak kena, sebab dia makan pakai sudu. Tapi dalam mulut dia, dalam mulut ni adalah anggota zahir badan. Dalam bab najis, dia wajib kena kena berkomor 6 kali. Jangan salah faham, tak ada raja telan. Dah dikata pula, dah kan babi tu masuk sampai ke dalam kan, telang sampai ke dalam ni dipanggil anggota batin. Anggota batin tidak dibicarakan. Kita bicara suci badan daripada najis, suci badan hak zahir. Mana zahir? Dalam mulut kira zahir, dalam halkum ni kira batin. Tak bicara hak tu. Bukan kata minum air tanah biar kecil beruk air tanah, bukan. Awak salah makan daging babi, awak kena tukar darah. Darah pun kena tukar. Dan sebab apa? Bila makan, makanan tu jadi darah. Darah sudah bercampur dengan najis mughallazah. Darah sudah najis, kena tukar darah baru. Apa dia tak ada gitu. Ini pun cerita mazhab Syafi'i lah. Mazhab mana ni? Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, babi bukan tidak najis. Babi tidak najis. Ijma' ulama haram makan. Au lahma khinzir. Quran royak terang-terang. Hurriman alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Daging babi ijma' ulama haram makan. Tapi babi najis ke tidak? Mazhab Maliki, Hanafi tak najis.
Yang salah faham ni, tak najis bukan bererti boleh makan. Kita najis tak kucing? Tak, boleh makan kucing? Tak boleh. Ada ni. Bukan kata babi tidak najis. Boleh makan. Tak, ijma' ulama. Quran ayat terang. Babi tak boleh makan, haram. Tapi tak boleh makan, tidak semestinya najis. Tadilah, kucing, kita mazhab Syafi'i tak boleh makan. Mazhab Hanafi boleh makan, mazhab Maliki boleh makan. Kita tak boleh makan kucing, tapi kucing tak najis. Jadi mazhab Maliki, Hanafi, babi tidak najis, tetapi haram makan. Tapi kita bermazhab Syafi'i kan, kita agak sensitif. Babi ke anjing ke, kita sensitif. Kalau anjing tu orang kafir bubuh dalam troli, habis troli di pasar raya tu dia disertu belaka. Cari orang masjid, basuh air tanah. Padahal hukum pekor tak kira gitu. Dah main tak tahu mana satu, tak payah lah. Tapi dia punya pasar raya bukan kita sebenarnya. Dia takut orang tak percaya. Orang dia tak buat gitu, orang pun tak mugi dah kat dia. Gitu je sebenarnya. Dia lebih kepada nak tarik kepercayaan orang balik kepada dia. Dah masuk viral dah ni. Troli tempat pasar raya dia, ada orang kafir bubuh anjing seekor dalam tu. Troli mana pun tak tahu. Dia pun buat putusan, panggil orang masjid, disuruh sertu semua sekali. Tu kes lain tu, kes supaya orang ni tak curiga, gitu je. Kalau pekor pun tak sampai setara tu sebenarnya. Itu pun dia antara najis tu khilaf ulama juga. Tapi tadilah kita mazhab Syafi'i, babi najis mughallazah, kita termakan babi, maka kita wajib kena basuh mulut kita daripada najis mughallazah berkoma dengan air tanah sekali dan dengan air biasa 6 kali. Sebab apa? Sebab dalam mulut dipanggil anggota zahir dalam persoalan najis, dipanggil anggota batin pada persoalan mandi wajib. Mandi wajib meratakan air pada sekitar zahir badan, tidak termasuk dalam mulut dan tidak termasuk dalam hidung. Bermula barang zahir pada dubur seseorang dan pada faraj perempuan pada ketika duduknya bagi qada hajat, iaitu daripada zahir badan juga. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.